Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Hari ini kita akan sambung terus bahagian seterusnya, latihan pula. Ya, itu kita belajar asas dalam penyelesaian segitiga. Sekarang kita latihan. Saya ambil pada buku ini. Buku ni kamu boleh beli. Bagus buku ni. Promote buku pula ini. Ini buku dia. Ilmu Bakti. Analisis SPM Matematik Tambahan. Tingkatan 4 dan tingkatan 5. Format SPM 2021. Okey, ada selotip nak saya main. Okey, boleh tengok. Buku ni sangat bagus untuk mat dan matematik tambahan, tak ada masalah. Yang belajar dalam bahasa Inggeris, dia ada buku dalam bahasa Inggeris. Cuma buku dia bukan dua bahasa lah. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Okey, tamat iklan hari ini. Terima kasih kepada Ilmu Bakti, dia tak sponsor saya pun. Okey, cuma ilmu yang dia buat tu, orang yang tulis buku ni tak padan lah harga dengan ilmu tu. Kita tolong dia sikit lah. Okey. Jadi kita tengok nombor 5. Soalan nombor 5 kat sini. Boleh nampak kan? Okey. Rajah berikut menunjukkan, boleh nampak ke? Ke saya nak share? Boleh nampak ke soalan ni? Boleh ikut boleh Okey. Saya tak share sangat, kalau share nanti dia kecil yang saya tulis ni. Rajah berikut menunjukkan segitiga NKJ. NKJ ni NKJ, NMK dan juga MLK dengan keadaan LK KJ 6. Kita tengok cek betul tak dia bagi. Dia bagi LK KJ 6, cantik. Kemudian dia dah bagi NJ 12, dia dah tulis. NJK 60, dia dah tulis. MNK 30, dia dah tulis. Kita cek, kadang-kadang ada dia tak tulis lagi. NMK 110. Okey. Jadi kat sini sebelum kita masuk buat apa-apa semua, kita tanda dulu benda yang kita boleh tanda, kira dulu benda yang kita boleh kira dengan mudah. Contoh sudut dekat K ni kita boleh kira dengan mudah. Sebab apa? Segitiga. Kita boleh guna 180. Jadi kat sini kita boleh dapat 180 tolak dengan 110 campur 30, 140. Jadi tinggal 40. Jadi kita boleh letak label dia kat sini. 40. Ini saya letak ya. Okay. Kemudian luas KLM. KLM. Luas ni saya letak tengah-tengah biasanya. Ini 16. 16 tengah-tengah tu maksudnya dia punya luas. Okey. Sekarang kita tengok soalan dia. Soalan pertama, hitung betul kepada keningan 4 angka bererti. Jangan salah. Nanti kamu tak bagi 4 angka bererti, salah terus sebab dia minta jelas dia bagi soalan ni. Hitung betul kepada 4 angka bererti. Okey. A1. Soalan pertama, panjang KN. Mana KN? Okey, bila ada KN kat sini kita tengok yang mana segitiga yang sesuai untuk digunakan. Adakah yang atas ataupun yang bawah. Jadi kat sini saya nampak KN kita boleh gunakan yang atas. Yang atas sebab kita ada 60 terus tunjuk kat dia. Jadi saya akan keluarkan kat situ. Ini tak wajib kamu buat dalam exam pun. Cuma untuk memudahkan kefahaman sendirilah. 60 darjah, 6, sini 12, sini KN kita saya letak sebagai X. Okey, yang ini J, yang ini K, yang ini N. Jadi saya terus buat, formula kita apa? Petua cos. Sebab kita dah cam dah. Kalau nak cari orang depan, ada orang kiri kanan, ada sudut, tu cos. Formula kita kalau dah letak X, boleh pakai X dah. X kuasa 2 sama dengan kiri kanan 6 kuasa 2 campur 12 kuasa 2 tolak 2 darab semula 6 darab semula 12 cos sudut dia 60. Boleh tekan kalkulator terus square root pun tak apa. Kan tak ada masalah. Ambil kalkulator tekan Sini 6 kuasa 2. 6 kuasa 2 campur 12 kuasa 2. Tolak 2 darab 6 darab 12 darab dengan cos degree. Pastikan cos kamu dalam degree. Mod dalam degree. Ini salah nanti Saya akan dapat kat sini 108. Ngam-ngam. Jadi X sama dengan punca kuasa 2 108. Jadi ambil 4 angka bererti, jawapan akan dapat 10.399.
cm. 4 angka bererti. Okey. Ini tu yang pertama. Dah dapat? Jangan lupa bila kamu dapat jawapan, labelkan 10.39 cm. Labelkan kat situ. Okey. Baru kita boleh buat yang seterusnya. Nombor 2. Panjang apa? Panjang km. Panjang km. Jadi dah boleh pakai apa? Petua sin. Dah boleh pakai petua sin. Jadi saya tak lukis dah yang ni. Saya letak petua sin. Kamu dapat dia cross kat situ. Petua sin. Jadi kita ambil. Nak cari panjang. Saya akan letak km dulu. Km pun boleh. Km per dengan sudut depan dia 30. Sin 30. Sama dengan panjang yang kita dah ada 10.39 per dengan sudut depan dia 110. Okey, ini mudah. Potong saja terus. Bawa ke sebelah. Darab dengan sin 30 darjah. Terus dapat jawapan km. Tekan kalkulator. Saya biasanya memang saya tak buat pun soalan ni. Saya buat sama-sama dengan kamu. Darab dengan sin 30 bahagi dengan sin 110. Kalau kemudian saya tekan kalkulator, saya tekan direct dia macam ni ya. Darab bahagi je, tak pakai per kan. Jadi dapat jawapan 5.528. 4 angka berarti ya. 5.528. Okey. 5.528 cm. Yang ni yang jaga-jaga ni. Yang ni selalu salah. Kan? Jaga. Dia kata 4, kena bagi 4. 4 angka bererti. Okey. Labelkan 5.528 sini. 5.528. Okey. Nombor 3. Soalan dia minta apa? Sudut MKL pula. Sudut MKL. Kita tengok MKL. MKL. Sudutnya kat sini. Okay. Jadi apa yang kita ada nampak tengah-tengah? Luas. Ada tak orang kiri kanan? Ada. Cantik. Kita pakai formula luas. Luas sama dengan, tulis formula asal dia, 1/2 AB sin C. Kita tengok sudut siapa punya? K yang punya. Siapa orang kiri kanan? L dengan M. Jadi kita tak payah salin huruf dia. Kita masukkan terus saja 1/2. Orang kiri kanan dia adalah 5.528. Kemudian 6. Kemudian sin sudut tersebut. Sudut. Kalau K nak pakai K pun boleh. Sin K. Sama dengan 16. Sama dengan dapatkan sin K dulu. Sin K ambil kalkulator. Okay. Boleh pakai 0.5 darab dengan 5.528 darab dengan 6. Okey, sama dengan 16.584. Sing. Jadi sing. Tak apalah kan. 16/16.584. Jadi kita boleh buat terus shift sin. Okey, pun jawapan dia masih 4 angka bererti. Jadi jawapan kita sudut K adalah sama dengan 74 darjah 0.75. 74.75 darjah. Okey. Macam mana? Boleh faham ke? 3 benda pertama ni penting ni. Boleh? Salin tengok. Jelas tak? Ada apa-apa nak tanya sebelum kita masuk B?
Boleh cikgu. Boleh Okey. Masuk B kan? Okey, saya dah label semua. Apa yang kita dah dapat dah label kat gambar ni. Jadi kita boleh masuk B pula. Okey, B ni formula tadi. Tak tepi kejap. Okey, untuk soalan B, segitiga JNP dibentuk dengan keadaan JNP sama dengan 40 darjah, JP 8.5. Cari dua nilai yang mungkin bagi JPN. Okey, kat sini kan. Ni kat mana cerita dia ni? JNP. Okey. JN tapi P tak tahu kat mana. Tapi dia kata dibentuk dengan sudut apa ni? JNP adalah 40 darjah. Okey. JNP 40 darjah. Kemudian dia kata JP 8.5. JP 8.5 cm. Tu je dia bagi. Dua-dua. Cari dua nilai mungkin bagi JPN. Jadi kita tak ganggu yang ni. Kita pakai yang ni atas ni je. Hanya yang kita ada adalah JN saja. Okay? Jadi dia kata JNP maksudnya sudut dia JNP. Kita naik atas 6. Tak kacau orang lain. JNP. Berapa sudut dia? 40. Kan 40 dengan keadaan JP adalah 8.5. Jadi saya akan buat yang pertama, saya akan buat sudut dulu lebih kurang. Ni lebih kurang je 40 lah, kamu boleh teka lah 40 kalau kamu nak teka pun boleh ni 90. 90 bahagi 2, 45 lebih kurang besar tu lah. Jadi kita pun tarik lebih kurang . Di sini 40 darjah. Okey. P kat mana? Dia kata JP 8.5. JP 8.5. Okey, JP 8.5. Bila 8.5 maksudnya dia akan ada dua keadaan. Kat mana dua keadaan? Tengok. Kalau saya kata yang ini sebagai 8.5. Jadi dia ada swing dia. Ni swing dia saya terus. Swing dia ni contoh saya letak pen saya ni. Pinjam anak punya. Swing. Nampak? Dia swing ke situ. Ni swing. Kita akan dapat sini. Kita membentuk satu segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Maksudnya ini pun 8.5. Jadi kat sini yang soalan dia kata, cari dua nilai yang mungkin bagi JPN. J, P boleh jadi kat sini? Boleh. Kat sini pun boleh. Dia cukup syarat lagi. Jadi dua syarat dia macam mana? Seorang sini, JPN. Okay, apa kaitan dia? Ini sebab segitiga kaki sama, kaitan dia sebagai yang ini dengan ini, dua-dua sudut ni mesti jumlah dia 180 sebenarnya. Kita kena ingat, kena faham bentuk dia. Ini kita panggil dia case ambiguity, bahasa Melayu, ambiguous. Okey? Dekat sini cerita dia kat situ, setelah ada case tu, kita keluarkan soalan B. Soalan B, saya keluarkan ni, akan terus. Macam tu dia kurang. Okey, jadi ada dua keadaan. Satu sini, satu sini. Ini J, ini N. Ini dua tempat berkemungkinan P 8.5. 8.5. Sudut sini adalah 40. Yang kita dah ada panjang ni 12. Itu saja maklumat yang kita ada. Jadi kita nak kena cari apa? Sudut. Jadi sudut kat mana nak cari? Tiga tempat. Sama ada sini, sini ataupun sini. Mana-mana boleh cari. Okay? Jadi yang mana senang? Tengok yang mana senang. Jadi saya akan dapatkan sudut yang mudah yang ini. Sebab yang ini kita boleh pakai petua sin. Cuma kena ingat, sudut sini obes. Sudut sini obes maksud sudut cakah. Ini sudut tirus. Satu cakah, satu tirus. Jumlah dia mesti 180. Jom kita buat. Saya akan buat sin P per dengan 12 sama dengan sin 40 darjah per dengan 8.5 potong 12 bawa sebelah, kita akan dapat sin P
Okey, kamu dapat sin P, dia dekat kalkulator kamu tu biasa dia akan tulis 0.9075. Kita ambil dah biasa, kita biasakan terus ambil 4 angka berarti. Jadi saya akan gunakan ni untuk buat shift sin. Di jawapan kita akan dapat sudut P kat situ adalah sama dengan 65.16 darjah bagi yang tirus. Jadi macam ni satu lagi. Untuk yang obes sama dengan 180 tolak 65.16. Jadi kita akan dapat sama dengan 114.84 darjah. Ini dua jawapan kita. Dia nak sudut. Dua sudut tu, inilah duduk jawapan dia. Kan? Satu cakah, satu tirus. Okey. Soalan nombor 2 diminta apa? Dengan menggunakan sudut tirus, cari panjang NP. Dengan menggunakan sudut tirus, kita letak kat mana? Kat sini. Sudut tirus mana? 65.16. Jadi sini pun 65.16. Kenapa sama? Sebab dia membentuk segitiga kaki sama. Kan? Cari panjang NP. Jadi NP yang kita pakai sudut tirus, NP kita yang ini yang sampai sini. Itu NP kita. Kan? Jadi macam mana nak cari dia? Jadi dua keadaan kita boleh cari. Dua keadaan kita boleh cari. Yang pertama, kita tengok. Saya lukiskan yang tu saja. Keluarkan. Kita ada 40. Kemudian kita ada sini apa? 65.16. Kemudian kita ada panjang sini 12. Dan kita ada panjang sini 8.5. Kita nak cari panjang ni. Boleh tak cari? Boleh. Sebab apa? Sudut ni boleh dapat. Sudut ni boleh dapat dengan cara segitiga mudah. Iaitu 180 tolak dengan ni campur dua-dua ni apa? 105.16. Tolak je. Jadi kita akan dapat 74.84. Terus kita boleh pakai petua sin. Kan? Jadi panjang NP, ini N, ini P. NP sama dengan, per dengan sin 74.84. Yang ini kita ambil mana? Saya ambil yang mana ni? Yang ni. Ini asal 8.5 dengan 40. Okey, saya potong ni. Buat sebelah. Dapatlah panjang NP. Tekan kalkulator. 8.5 darab dengan sin 74.84. Kemudian kita bahagi dengan sin 40. Dapat jawapan kita 12.76 cm. Macam mana? Boleh faham ke? Lukis ni yang bahaya kadang-kadang sangkut ni. Okey. Ini contoh soalan kebat sebenarnya. Kalau sebabkan dia 3 kebat. Mengaplikasi, menganalisis, menilai. 3 jenis kebat. Lepas tu soalan dia, kita kena fahamkan dan kita kena ingat pengalaman kita jawab soalan. Kalau macam ni guna formula apa. Kalau macam ni guna formula apa. Kan? Dan saya tengok soalan ni walaupun soalan dia sebenarnya level tinggi. Tapi dia agak mudah lah untuk kita jawab. Penyelesaian segi 3. Okey? Boleh? Kita tengok soalan seterusnya. Nombor 2. Nombor 2 kita nombor 5. Tengok nombor 5. Kita
Tarik, bawa ke sebelah sini. Okey, boleh nampak? Azrina, nampak tak? Boleh eh? Ada berapa? Okey. Tengok. Rajah berikut menunjukkan sisi 4 KLMP. MNP ialah sebuah garis lurus. Sudut KNP adalah sudut cakar. Tanda. KNP. Okey, sini. Bila sini sudut cakar maksudnya dia mesti lebih daripada 90 darjah. Cakar maksudnya sudut dia mesti lebih pada 90 darjah. Okey. Situ kan. Jadi kalau dapat cakar dapat tirusnya. Macam tu je. Luas segitiga KLM ialah 30. KLM letak tengah-tengah. 30. Jadi kita dapat sudut, kita dapat cerita dia. Cari yang pertama. Okey, sebelum kita mula kita tengok apa kita dapat. Yang ini ada panjang, ini ada panjang, sudut. Jadi kita tak ada benda mudah lah. Macam tadi ada benda mudah, ni tak ada benda mudah. Okey. Kita terus buat soalan A. Nombor 6. A, kita tengok terus. Nombor 1, sudut KNP. KNP maksud cari ni kan. Jadi kita terus cross. Jadi kita boleh pakai apa? Petua sin. Kan? Cuma ingat dia cakar. Tu je kan. Petua sin. Jadi kita ambil terus sin N per dengan orang depan dia 10.5 sama dengan sin 50 per dengan orang depan dia 9. Potong 10.5. Jadi kita akan dapat jawapan itu. Okey. Ambil kalkulator, tekan sin 50 darab dengan 10.5 bahagi dengan 9. Jadi kita akan dapat dia 0.8937. Sin N 0.8937. Jadi dapat sudut N kita. Shift sin 0.8937. Okey. Dia kamu saya tulis ni. Saya lupa tak yang kerja tadi. Takut terlupa ni. Tulis. Sin negatif 1. Shift sin 0.8937. Kita akan dapat jawapan kat situ 63.34 darjah. Okey. Jadi kalau ikut logiknya maksudnya ini bukan jawapan untuk yang kita nak sebab jawapan kita adalah sudut cakar. Jadi kita tukar. Oleh sebab itu sudut KNP yang sebenar adalah 180 darjah tolak 63.34 darjah. Tekan kalkulator terus kan. Jadi kamu akan dapat 116.66 darjah. Okey, ini baru betul sudut untuk KNP letak. Jadi saya letak kat sini tak muat pula, saya letak sebelah sini. Kalau sebelah sini maksudnya apa? Yang tirus tu 63.34. Kita boleh letak sama je. Kan? Letak sebelah dia sama je cerita dia. Okey. Jadi kita dah dapat KNP. Yang kedua panjang KM. Tengok kat mana panjang KM? KM sini. Cantik. Ada sudut yolok depan, ada orang kiri dan kanan. Jadi kita boleh guna petua cos kat sini. Petua cos untuk panjang KM. Jadi saya boleh buat terus. Tukar kita pakai KM kuasa 2 sama dengan orang kiri, orang kanan iaitu 9 kuasa 2 campur 12 kuasa 2 tolak 2 ulang 9 12 kemudian cos. Apa sudut dia? 63.34. Dia ada buang kait tadi ni. Kita ambil kalkulator, kita tekan terus. 9 kuasa 2 campur 12 kuasa 2 tolak 2 darab 9 darab 12.
darab dengan cos 63.34. 128.08. 128.08. Jadi panjang KM adalah punca kuasa 2. 11.32 cm. Okey. Ini adalah panjang untuk KM, letak 11.32 cm. Okey. Dia ada hubung kait semua ni. Sampai sama soalan macam tadi. Soalan macam nombor 5 lebih kurang. Kan? Okey, nombor 3 tengok dia minta apa. Sudut LKM. Nampak? LKM kat sini. Sudut ada luas, ada kiri kanan. Nampak? Terus boleh pakai formula luas. Lebih kurang soalan dia tadi. Okey. Jadi kita boleh pakai terus formula luas. Berapa luas dia bagi? 30. Biasanya saya akan buat formula dulu. 1/2 AB sin C. Saya masukkan sama dengan, nampak? Luas saya nak letak belah kanan. 1/2 A kiri dan kanan. Jadi darab 9 darab dengan 11.32 darab dengan sin 63.34 darjah. Dapat terus jawapan kita kat situ. Sama dengan berapa? 30. Apa saya buat? Salah orang. Ni betul ni tak ada. Okay. Mana ada sudut, kita nak cari sudut theta tu. Tiba-tiba saya letak sudut kan. Okey. Berapa luas dia? 30. Okey. Terus kita dapatkan sin theta sama dengan ni, semua ni kira pindah sebelah 0.5 darab dengan 9 darab dengan 11.32. 50.94. Jadi 30/50.94 baru saya dapat sudut theta tu. Shift sin. (36.08) darjah. Itu soalan apa? Sudut untuk apa? LKM. Sudut LKM sama dengan theta kita sama dengan 36.08. Dua-dua soalan tu hampir-hampir sama. Nombor 5 dan 6. Jadi kamu tengok soalan ni pun kamu akan dapat kefahaman yang lebih sikit sebab kita dah buat benda yang hampir sama untuk kali yang kedua. Okey. Ini untuk A. B ni mesti ada lebih kurang ni. Betul. Mesti lebih kurang. Tengok B tu kan. Okey, kita buat untuk B. Segitiga KN prime P. KN prime P yang ni KP. N prime tak tahu kat mana. N prime P. Mempunyai ukuran yang sama dengan segitiga KNP. Ukuran yang sama, bukan bentuk sama. Dia kata ukuran bukan bentuk. Silap. Ukuran yang sama iaitu KP 10.5, KP tidak berubah. KN 9, KN prime 9 sama. Okay. Dan sudut KPN 50. Sudut ni pun stay. Sudut ni pun stay, panjang ni stay. Okay. Seterusnya cari, tetapi berlainan bentuk. Lakarkan KPN, KNP. Seterusnya cari luas. Bila dia kata soalan dia, lakar segitiga KPN dan segitiga KNP. Maksudnya dia suruh lukis semula. Jangan silap. Nanti kamu tak buat pula lain je kacau. Dia suruh lakar, maksudnya kena lukis semula. Okay, dua-dua segitiga. Yang asal dan yang baru. Saya akan lukis mula, tapi data tak payahlah. Dia tak ada perkataan cantik situ. Asalkan betul saja. Saya ingat sikit. Terlampau. Okey, lebih kurang P N 50 darjah 10.5 cm.
Okey, yang ni 9 cm, yang ni K. Okey, kat mana kita punya N prime? Okey, nak tahu kita tengok sudut kat mana. Bila sudut dekat sini, kamu letak je. Jadi dia akan tolak line kat depan ni. Kalau line dia menghadap dia, dia akan tolak keluar. Kalau line kat luar, dia akan tarik ke dalam. Tapi yang penting mana tengok sudut. Sudut yang akan efek. Jadi benda ni, garisan segitiga ni akan ditolak. Bila ditolak, kita boleh buat menggunakan kaedah tadi. Letak. Kan? Tolak. Tolak. Tak. Dia lebih kurang situ. Kan? Segitiga, kaki sama situ. Jadi saya akan buat panjangkan ni. Ni. Bukan sini. Ini kita punya N prime. Okey, dan dia suruh lukis, kita kena lukis betul lah. Yang ini N prime. Nampak? Kan? Kenapa? Ini 9, jadi ini pun 9. Okey, apa dia kata? Kita check. KP 10.5 betul? Masih ada kat situ. KN 9 ada, betul? Okey. Sudut 50 betul. Sebab dia kata PN dia tak cerita pun kat bawah. Jadi ini jawapan kita untuk lakaran. Seterusnya cari luas. Cari luas KN prime P. KN prime P, luas yang besar. Okay. Bila cari luas yang besar, kita tengok apa yang kita ada. Kita ada sudut dekat sini tadi. Sini yang kita ada, sini pun kita ada. Sini pun kita ada. Semua sudut ni kita ada, nampak? 63.34. 63.34. Yang ini kita punya tadi apa? 16.66. Okey, semua dah ada. Semua kamu tengok. Bila nak cari apa? Bila kita nak cari luas, kita perlu ada satu sudut yang ada orang kiri dan kanan. Jadi kita ada sini dan sini. Jadi sudut nak cari mana? Sudut atas. Okey, boleh tak dapat sudut atas? Boleh, nampak. Pakai segitiga je. Yang ini dapat sini, dua ni dapat sini. Nampak? Kan? Terus. Ni saya akan kira. Pertama, kita ambil 180 tolak dengan 50 tolak dengan 116.66. 13.34 sini. Yang ini pula 180 tolak dengan 2 kali. 2 kali sama 63.34. Akan dapat 53.32. Jadi kita akan dapat total sudut dia. enam semua 666 Dari sini 66.66 darjah. 66.66 darjah. Jadi sekarang kita dah boleh dapatkan terus dia punya penat saya cari jauh-jauh kan. Sebenarnya boleh je dapat ni 50, ni 63.34 dapat terus ke atas. Jauh betul cerita dia kan. Tak apa. Tak perasan tadi. Jadi luas adalah sama dengan 1/2 kiri dan kanan darab 9 darab 10.5 darab dengan sin 66.66 darjah. Okey. Dapat jawapan kita terus tu luas. 0.5 darab 9 darab 10.5 darab dengan sin 66.66. 43.38. cm kuasa 2 luas. Okey? Boleh Panjang betul saya cari sudut. Boleh pakai ni dengan ni sama. Akan dapat benda yang sama. Okey. Itu contoh soalan yang kedua. Kita pergi soalan seterusnya. Saya topik ni je kita. Ini lagi panjang cerita dia ni. Ini simulasi SPM, maksudnya soalan macam ni pernah terjerumus ke dalam kancah SPM. Okey, 7. Stop.
Okey, rajah berikut menunjukkan segitiga ABC, titik K terletak pada sisi AC. Dengan keadaan BC 6 dia dah bagi tahu, BK 8 bagi tahu, sin AKB. Dia bagi tahu sin pula ni. Ini penting. Sin AKB. AKB sudut ni. Jadi sin sudut ni dengan sin sudut ni adalah sama. Itu kena ingat. Jadi kat sini sebab dia seorang cakah, seorang tirus. Jadi sin sudut AKB adalah sama dengan nilai dia dengan sin sudut BKC. Ini saja saya tulis. Nilai dia sama. Okey. Luas segitiga ABK 6. Luas ni 6. Kecil ni. Okay. Sekarang soalan dia, cari panjang AK. Okay, tengok. Bila dia bagi sin tadi, sin, kita terus boleh gunakan luas untuk mencari panjang AK. Kenapa saya kata cari luas? Sebab formula kita A luas sama dengan 1/2 AB sin C. Kalau saya gantikan cerita dia dengan huruf berkenaan, iaitu 1/2 A kita adalah AK, B kita adalah 8 dan C kita adalah sin tadi, sin K. Berapa luas dia bagi? Luas dia adalah 6. Kita boleh masukkan, kita dapat. Jadi kita masukkan saja 6 1/2 AK 8 sin K tadi adalah 3/5. Masukkan nilai dia. Okey, selesaikan. Kamu akan dapat terus panjang AK sama dengan berapa kan? Okey. Calculator. 6 darab 2 bahagi 8. Saya pakai pindah-pindah dia. Okey, darab 5 bahagi 3. 2.5. Okey. 2.5 kan. Boleh faham tak ni? Okey. Kita dapat dia punya panjang AK kat sini adalah 2.5. Menggunakan nilai apa? Nilai sin. Jadi AB pula, apa cerita AB yang panjang ni? Okey, sama tak cerita dia? Sekarang ni kita nak cari yang panjang kat sini, problem dia satu je. Kan? Bila nak cari yang panjang kat sini, boleh tak kita cari gunakan luas? Kan? Sudut kita dah ada, boleh tak pakai luas? Luas tak boleh. Kan? Jadi kita kena pakai petua apa? Cos, sebab kita dah ada sudut. Sudut kita ada sin, tapi kita boleh tukarkan sudut ya. Contoh macam ni, saya tukar. Tengok. Saya keluarkan nombor 2 tu, AB. Okey, keluarkan segitiga tu, kamu akan nampak bentuk dia. Dekat sini 2.5. Okey, sini adalah 8. Walaupun luas dia 6, kita tak ada sudut ni. Sudut ni kita tak ada. Jadi kita pakai sudut ni juga. Cuma kat sini dia bagi sin K kita, sudut K kita adalah sama dengan 3/5. Bila kita nak pakai petua cos, kita kena tahu cos. Jadi berapa nilai cos dia? Nampak? Jadi kita boleh gunakan teknik segitiga kat sini. Sudut yang sama. Teknik segitiga saya gunakan contoh. Saya tarik kat situ. Jika sin, sini ambil ini kita ambil, ini contoh. Tak ada kaitan dengan gambar ni untuk mengira nilai je kat sini. Sin K sama dengan 3/5. Maksudnya 3/5. Okey. Jadi kat sini kita lengkapkan Pythagoras theorem untuk segitiga yang ini, bukan yang ini 3, 4, 5. Jadi cos dia adalah apa? Oleh sebab itu cos untuk K adalah sama dengan 4/5. Ikut cakah atau tirus. Kalau sudut dia cakah, dia akan jadi negatif. Kalau sudut dia tirus, dia positif, sama. Nilai cos dia. Ini bukan nilai sudut, nilai cos. Okey, satu cara. Satu lagi, kamu boleh dapatkan sudut dia.
Dua kaedah. Satu lagi kamu boleh dapatkan sudut. Bukan cari nilai, dapatkan sudut. Kalau dapatkan sudut, cerita dia contoh sin K kita dapatkan sudut. Pindahkan saja shift sin. Shift sin 3/5. 36.87. Jadi kat sini kita akan dapat dia sudut K adalah sama dengan 36.87. Yang ini adalah sudut tirus. Jadi kat mana tirus? Sebelah sini. Nampak? Jadi kat sini kita dapatlah nilai sudut dia gunakan apa? Kita panggil apa? Sudut bersebelahan 180. Jadi kita boleh pakai terus. Jadi kat sini kita akan dapat 143.13 darjah. Okey, kamu tengok bila kita tekan dia punya cos dia 143.13. Kamu akan dapat 0.7999, maksudnya 0.8. 0.8 sama tak dengan 4/5? Sama. Jadi dua-dua kaedah boleh pakai. Dua kaedah boleh pakai. Cuma nak cari AB kita pakai petua cos. Jadi cari AB saya gunakan AB kuasa 2 sama dengan kiri kanan 2.5 kuasa 2 campur dengan 8 kuasa 2 tolak 2 kali 2.5 dan 8 serta kona naik atas cos sudut K kat situ. Okey. Jadi saya masukkan 2.5 kuasa 2 campur 8 kuasa 2 tolak 2 kali 2.5 8 negatif 4/5 ataupun 0.8 sama. Terus dapat AB. Square, kamu square rootkan saja terus. 2.5 kuasa 2 campur 8 kuasa 2 tolak 2 darab 2.5 darab dengan 8 darab dengan negatif 4/5. Dapat kat situ 102.25. Tulis Jadi AB punca kuasa 10.11. Dia lebih panjang pada ni lah sebab dia sudut yang terbesar sekali. Okey? Pendek ni. Baru A. Boleh faham? Ada soalan? Tak ada cikgu. Okey boleh Okey, pergi B pula Soalan B kat sini kita tengok panjang CK dalam segitiga BCK ialah XCM. Okey, letak. Dengan menggunakan petua cosinus, tunjukkan bahawa X memuaskan persamaan. Dahsyat. Soalan yang ini yang dalam exam betul-betul ni tengok Dia pergi kaitkan pula dengan topik apa ni? Kuadratik Topik kuadratik. Okey, tak apa. Jom. Okey, tak ada masalah. Dia kata ini senang je. Dia kata apa? Gunakan petua cosinus. Jadi bila kita guna petua cosinus, sudut kat sini. Jadi kita kena start dengan 6. Jangan salah start pula Okey, jadi B. Soalan B saya mulakan dengan 6 kuasa 2 sama dengan siapa orang kiri kanan dia? X kuasa 2 campur 8 kuasa 2 tolak 2 kali X kali 8 kali dengan cos 36.87 36.87 tadi. Cos dia adalah 0.8 tadi Jadi kita masukkan terus. Jadi kita dapatkan yang ini dapatkan nombor kejap. Tekan kalkulator.
2 darab 8 darab 0.8. 12,8. Ini 12,8. Betul ya? X kuasa 2 campur 8 kuasa 2 tolak 12,8X. Okey, susun bagi cantik. Kan? Sebut itu kosong sama dengan X kuasa 2 tolak dengan 12,8X. Kemudian 8 kuasa 2 tolak dengan apa tu? 36. Ada kuasa 2 lagi 36 ni. Dah kira dah. $28. Okay. Okay. Tak sama lagi sebab dia ada 5X. Kita darab semua dengan 5. Bila darab semua dengan 5, kita akan dapatlah 5X kuasa 2. Sini akan tolak 64. X campur dengan 140. Siap. Dia gunakan pertukar saja. Okay. Itu untuk soalan B. Dia tak suruh cari pun. Okay. Dia buat macam ni je. Segitiga BC prime K prime mempunyai bentuk yang berlainan. Soalan ambigus kan. Bentuk berlainan daripada segitiga BCK. Okey. Dengan keadaan BC prime dengan BC sama. Kita dah boleh agaklah cerita dia. Kalau yang ini dengan BC prime sama, maksudnya dia akan swing. Swing ke mana? Tengok. Mana siapa sudut dia? Sudut dia kata BKC. Yes, sudut di sini. Bila sudut kat sini, kita ambil sudut. Kalau yang kat depan segitiga, dia swing ke mana? Dia tak boleh swing ke atas. Terlebih, dia kena tarik ke dalam. Dia tarik ke dalam, dia akan jadi ke sini. Dia sama ada tolak atau tarik. Dua tu je. Siapa tolak tarik? Sudut. Jadi C prime dia kat sini. Okey. Lakarkan segitiga BC prime K. Jangan lakar kat sini. Kena buat kat sini. Kena buat dekat ruang jawapan kamu. Kan? Okey. Jadi C1. Ada pelajar dia lukis ni. Dia lukis kenapa tak buat markah? Dia tak tahu kertas 2. Kertas 2, kertas kamu ni, kamu boleh buat balik. Kamu hantar kertas jawapan. Mana jawapan kamu? Tak ada. Kat kertas soalan buat balik rumah. Tanda sendiri. Kan? Dia tak puas hati markah tak ada. Okey. Soalan dia nak cari lakar BC prime K prime. Jadi saya akan ambil. Tengok dia kata apa? BK prime dengan BKC sama. Jadi maksudnya K ni dengan K prime adalah benda yang sama. Ini letak B. Sini K prime. Ini C prime. Letak maklumat yang kamu ada. 36.87. Panjang kita ada, sini ada 6, sini ada 8. Okey, itu maklumat yang ada. Seterusnya, tengok. Cari sudut K prime, C prime, B prime. Tiba-tiba ada B prime. Tadi tak ada B prime. Kat bawah ni salah ni. Sepatutnya B, C, K kan. Yang ujung ni tak ada prime. Sebab soalan bagi tahu awal B tak ada prime. Okey. Jadi B, C prime, K prime. Dia nak sudut K, C, B. Sudut ni kita nak cari. Jadi kita pakai petua apa? Petua sin. Kita boleh pakai petua sin. Jadi saya tu pakai petua sin sudut dia. Jadi sin C prime over 8 sama dengan sin 36.87 per dengan 6. Potong 8. Yang ini kita dapat tepat tadi. Yang atas tu, yang ini nilai dia adalah apa? Kalau sin 3/5, 0.6. 0.6 darab 8 bahagi dengan 6. Okay. 0.8. Shift sin.
53.13. Dapatlah sudut kat sini. Sudut untuk apa tu? K prime, C prime dan B adalah sama dengan 53.13 darjah. Okey? Boleh? Dah jelas kan nampak Okey. Teruskan. Kita tengok soalan seterusnya satu lagi. Tarik. Ni pun soalan simulasi SPM. Maksudnya soalan macam ni pernah sekali terjerumus ke dalam kancah SPM lah. Kan? Okey. Nombor 8 So, macam dah pernah buat ni. Buat lagi sekali. Soalan nombor 8 Rajah berikut menunjukkan segitiga ABC dan CDE dengan keadaan BCE dan ACD adalah gaya lurus. Hitung panjang BC. Ini rasa dah pernah buat dah. Kita dah pernah buat. Minggu lepas dah kita buat dah. Tak apa, kita buat sekali lagi. Tak ingat pula. Jadi nak cari panjang BC, senang aja sebab kita ada sudut kat sini, tarik saja terus, cross saja terus, kita boleh pakai formula sin kan. Jadi kita terus buat kat situ A1 nak cari BC, kita per saja BC tu dengan sin 35 sama dengan okey, panjang juga 7 per dengan sin 40. Potong, bawa naik atas. Jadi sin 35. Ambil kalkulator, tekan saja. 7 darab dengan sin 35. Kemudian bahagi terus dengan sin 40. 6.25. Dan saya dapat 6.25. Jadi BC sama dengan 6.25 cm. Letak. Okey. Seterusnya DE. Okey, saya lupa. Sudut ni boleh cari lupa pula nak check tadi. Sudut ni boleh cari iaitu kita pakai 180. 180 tolak dengan 75. Dapat 105. 105 letak sini. 105. Bila sini 105, sudut berselang-seli sudut apa? Bertentang bucu ni adalah sama, iaitu 105 juga. Okey. Ini kat situ kita dapat daripada sini kita boleh cari panjang DE guna petua cos. Okey, tengok nombor 2. Jika kita tengok petua cos kita mula dengan siapa tu? DE. Mula dengan DE. Square sama dengan kiri dan kanan. 4 kuasa 2 campur 11 kuasa 2 tolak 2 kali 4 kali dengan 11 cos 105. Okey. Terus tekan kalkulator, dapatkan dia punya square dulu. 4 kuasa 2 kan? 4 kuasa 2 campur 11 kuasa 2. Salah campur. 4 kuasa pelik kalkulator ni. Campur dengan 11 kuasa 2 tolak 2 darab 4 darab 11. Darab dengan cos 105. 51.952. 52. Jadi dapatlah DE punca kuasa 2 52. 7.21.
Okey, ada tak? DE 7 perpuluhan berapa tu? 21. Kenapa tak logik ni? Saya salah tekan kalkulator ke? 4, 11. Betul eh? Kamu dapat berapa? Cuba tengok. Ya, saya tengok. Jawapan tak logik. Kenapa tak logik? Ni Pak. Sudut paling besar mesti panjang, paling panjang. Sama ada ni yang salah ataupun kita salah kira. Saya rasa 11 ni salah kot. Dia tak boleh. Dia lagi panjang sudut dia. Lagi apa? Besar. Lagi besar sudut, lagi panjang. Dia paling panjang. Nombor 8. (12.91). Saya salah kira ni. (12.64) jawapan dia. Ya, 4/2 campur dengan 11/2 tolak dengan 2 darab 4 darab dengan 11 darab dengan cos 105. Oh, 159. Macam mana tekan kalkulator salah? Okey. 159.78. Baru betul. Okey. Square root. (12.64) betul. Jadi kita cam walaupun kesalahan saya yang salah, tekan kalkulator salah. Kan? Kat sini kita dapat cam kalau kita buat silap iaitu sudut paling besar panjang dia mesti yang paling panjang antara semua. Okey? Sebab tu saya tanya 7 ni 11. Jadi cam mesti something wrong itu. Jawapan kita sebenarnya adalah 12.64 cm. Okey? Tengok itu balik. Soalan seterusnya B kat situ. Tengok. Titik C prime terletak pada BE. Okey, BE dengan keadaan AC sama dengan AC. Jadi dia tak bagi sudut. Tapi kita tahu AC sebagai AC. Jadi kita boleh swing AC. AC ni swingkan dia swing. Bila kita swing kita dapatlah kat sini. Pastikan segitiga dia segitiga kaki sama. Ini kita tempat kat mana? C prime. Lakarkan segitiga, kita lakarkan segitiga dia jadi macam mana tu? Dia nak A C prime B. Ini saya akan buat tu. Itu situ. Jadi A B C prime. Dia suruh lakar. Kita pun ikut saja arahan dia kan. Panjang dia sini 7, jadi sini pun 7. Okey, sudut tadi 105. Jadi sebelah ni adalah 75. Di sini pun 75 darjah. Sini 40 darjah. Sini kita boleh dapat darjah dia lagi. Okey. Jadi kita tengok kat sini, ambil kalkulator 115. Jadi kat sini adalah 65. Banyak yang dapat ni. Okey. Panjang ada tak panjang? Panjang yang ini tak ada. Yang ini pun separuh dia bagi. Kita tak tulis lah. Biar kat situ 7 je ada. Soalan seterusnya. Cari sudut AC prime B. Dah dapat. AC prime B dah dapat. Tanda terus. Jangan tak tertulis. Palakar. Dah. Nombor 2. Ini lakaran. Jawapan kedua. A C prime B sama dengan 75 darjah. Tapi biasanya katakan kamu terlupa tulis, kamu tulis kat sini. Kamu lukis, kamu tulis. Ini pun dikira jawapan, satu markah akan diberikan kan. Okey. Nombor 3. Hitung luas segitiga ni. Hitung luas segitiga ni. Nak tahu segitiga ni kita kena ada panjang.
Dan kita kena ada panjang yang mana panjang dia kena ada 2. Kiri dan kanan dan satu sudut. Itu satu kaedah. Okey. Satu lagi kaedah. Dia ada 2 kaedah. Satu lagi kaedah. Kaedah kedua, kita menggunakan kaedah 2 segitiga. Ini kaedah kedua. Tadi kaedah pertama saya bagi tahu tadi. Ini kaedah kedua. Kaedah kedua, saya letak balik segitiga dalam ni. Yang asal. Jadi kita akan nampak sini sudut dia 105. Yang mana sini saya ada 6.25. Yang ini saya ada 7. Nampak? Okay, jadi saya boleh cari 2 segitiga ni. Okay. Mana segitiga satu lagi? Segitiga satu lagi, yang sebelah sini, saya boleh pakai sudut sini. Kita ada 35. Jadi sini 65. Jadi sini 30. Jadi saya boleh pakai dia punya 2 segitiga luas dia. Jadi saya boleh guna, ya. Nak tanya, apa nama Okay. segitiga tu kalau kita tarik dekat atas boleh ke? Tarik ke atas macam mana Syafika? Ke mana? Macam A tu je pergi dekat yang 180. So, jari cikgu gerak ke kanan. Gerak ke kanan? Oh, dia tak boleh. Nanti dia terangkat. Kenapa tak boleh terangkat cikgu? Dia terangkat. Tengok sebab dia terangkat. Bila dia kata, soalan dia kata, C terletak dekat BE. Maksudnya terletak atas BE. Ayat dia. Oh. Nampak? Kalau kamu letak pen kamu, tak pen pun, bila kamu pergi ke kanan, dia terangkat. Nampak? Dia terangkat. Kan? Dia tak kenalah line BE. Macam tu. Tapi kalau dia tak sebut BE, boleh ke angkat cikgu? Tersebut boleh, tapi dia kena sebut sudut. Kalau dia tak sebut ni, dia kena sebut sudut. Nampak? Macam tadi, soalan sebelum ni dia sebut sudut kan? Bila dia sebut sudut, kita kena tengoklah kalau sudut 40. Dia bagi tahu. Jadi kita kena sudut 40, kalau benda dekat dia, dia tak boleh tarik. Bila tarik, dia tak boleh terangkat. Dia tak boleh terangkat dengan sudut tu. Bila dia terangkat je, kita sambung, sudut tu berubah. Dia mesti kita kena swing ke, kalau dekat, swing ke luar. Kalau luar, swing ke dalam. Dalam, swing luar, luar swing dalam. Macam tu je. Nak cari dia punya pusat swing tu, kena tengok huruf first cikgu. Pusat swing tu, biasanya kita tengok sudut. Kalau dia bagi sudut. Kalau dia bagi sudut, senang. Bila saya bagi sudut, maksudnya kita letak sudut macam tu. Okey. Siapa yang kekal, dia kata. Kalau ini kekal, maksudnya yang bawah tu akan swing macam tu. Kalau dia kata bawah kekal. Kan? Sudut kat sini, bawah pula kekal. Bawah kekal, yang ini akan swing yang besar ni. Tu jadi. Yang tu kadang-kadang berlaku, yang tu pelik lah, yang pelik lah. Saya jarang jumpa yang tu. Biasanya soalan macam ni lebih kurang. Kan? Cuma kamu kena ingat, bila dia membentuk satu segitiga sama kaki, asal dia adalah kita buat swing. Swing maksudnya yang kelukir lah, kan? Macam tu. Kan? Panjang sama. Sebenarnya macam ni. Ada bangkuk sikit. Boleh? Boleh cikgu. Okay. Jadi, untuk luas pula, saya gunakan kaedah 2 luas segitiga. Luas A, B, C prime sama dengan luas, letak balik huruf tadi, huruf apa sini? C. Luas A, B, C campur dengan luas A, C, C prime. Macam tu. Dia boleh guna kaedah ni kan. Jadi sebab apa? Kita dah ada maklumat. Jadi saya just letak je jawapan kita terus dapat luas ABC pakai sudut 105. 1/2 darab dengan kiri dan kanan dia 6.25 darab dengan 7 darab dengan sin 105 campur dengan luas yang ini pula kita pakai sudut 30. Jadi 1/2 darab dengan 7 kali 7 boleh tulis terus 7 kuasa 2 sin 30. Dia sekali ya. Tekan kalkulator terus panjang sampai habis. .5 darab dengan 6.25 darab dengan 7 darab dengan sin 105
campur dengan 0.5 darab dengan 7 square darab dengan sin 30. 33.38. 33.38. Saya bunda. cm kuasa 2. Okey. Boleh? Boleh. Boleh ini satu contoh yang soalan SPM lah. Okey. Jadi saya akan pergi terus soalan yang terakhir hari ini. Last sekali, soalan last. Ini saya tinggalkan satu page untuk kamu. Ini boleh try lah nanti kan. Okey. Yang boleh sebut Azarina kan. Azarina screenshot. Dah. Oh dah. Okey. Dah screenshot. Okey, tak apa. Ini untuk saya yang saya tinggal soal kamu. Kita terus pergi dekat soalan yang seterusnya, aplikasi. Sekarang ni soalan SPM kamu macam ni lah biasanya yang ditarget. Kan soalan aplikasi. Petua sinus, petua kosinus dan luas segitiga. Menggunakan perkaitan dengan topik sudut dan satah dalam 3 matra. Yang kau belajar dalam tingkatan 3. Okey. Rajah berikut menunjukkan piramid. Faham betul piramid ni? ABC ni tapak segitiga. BCD yang mengufuk dengan keadaan BDC 115, BD 7, kemudian DC 12. Puncak A adalah 5 cm atas, dia tegak macam tu kan. Jadi kalau kita letak ni tegak macam ni, saya letak dia punya ni lebih kurang macam ni. Ni tegak. Tegak ni A. Kan? B ni C. Kan? Okey. Jadi kat situ soalan pertama dia minta panjang BC. Okey, mana panjang BC? Ini. Panjang BC tak ada masalah. Direct. Kita boleh pakai petua cos. Kan? Petua cos direct kat situ. Jadi saya boleh buat terus kat situ. A, kita buat terus itu panjang BC. Kuasa 2 sama dengan orang kiri kanan dia 7 kuasa 2 campur 12 kuasa 2 tolak 2 ulang 7 ulang 12 darab dengan cos BC 115. Kita boleh tekan kalkulator terus. Kalau pakai kalkulator info ni ambil gambar terus kau jawapan best kan. 7 kuasa 2 campur 12 kuasa 2 tolak 2 darab 7 darab 12 darab dengan cos 115. 263 99 264. Saya ambil 264 kan. Okey, jadi BC sama dengan punca kuasa 2 1625. 16.25 cm. Okey. Seterusnya kat situ, soalan kedua dia minta sudut BAC. Ni pendek je soalan ni. Sudut BAC. Tapi walaupun dia pendek, BAC. Situ dia minta. Bila dia minta, problem kita tak ada panjang ni dan panjang ni. Jadi kita kena cari dulu panjang AC dengan menggunakan apa? Pythagoras theorem. Sebab apa? 90 darjah. Nampak? Bila dia tegak, dia ada 90 darjah. Jadi yang ini saya hafal. 5, 12, 13 boleh hafal. Kan? 5, 7 tak ada. 5, 7 kita kena pakai kalkulator. Pakai pole saja. Pole pakai shift. Mana pole? Tambah. Shift tambah. Macam kalkulator ni dia keluar pole XY. Kamu kalau tak ada kosong maksudnya letak je lah. X dengan Y. Ini X, ini Y. Letak je. Jadi 7, 5. Okay, dapat terus ke situ 8.602. 8.6 lah. Panjang ni 8.6. Sudut pun dah ada dah. 35 darjah. Ada sudut dah. Kan? Tak apa.
Itu gunakan kalkulator. Kebanyakan kalkulator dah boleh kira dah dengan menggunakan pool. Pool digunakan untuk mengira hypotenuse. Kau boleh gunakan function pool. Semua kalkulator ada. Okay. Dah dapat 8.6. Dah dapat 13. Sekarang kita kena cari panjang sudut BAC. BAC sudut. Jadi saya keluarkan bagi kamu nampak bentuk dia macam mana. A, B, C 16.25, sini 13, sini 8.6. Ini kita nak cari sudut BAC. Jadi nak cari sudut ada ketiga-tiga panjang petua cos juga. Petua cos juga. Nak cari sudut kalau ada ketiga-tiga panjang, letak A lah. Pakai A. Jadi saya akan ambil siapa? Depan dia. 16.25 kuasa 2 sama dengan kiri kanan 13 kuasa 2 campur 8.6 kuasa 2 tolak dengan 2 darab ulang 8.6 cos theta. Okey. Jadi kat sini pun kita boleh pakai kalkulator untuk mencari function dia. Cuma ada setengah kalkulator tak boleh cari cos terus, tapi kalau tak cari cos kamu letak cos ni sebagai x dulu. Betul? Macam ni. Saya ni saya pakai 16 perpuluhan. Alamak kecil boleh nampak 25 kuasa 2 sama dengan alpha kalkulat kita boleh pakai function ni. 13 kuasa 2 campur dengan 8.6 kuasa 2 tolak 2 pakai darab dia senang darab 13 darab 8.6 darab dengan okey. Yang ini kita pakai x. Saya kalkulator saya dapat jawapan terus ni. Kalau kalkulator kamu kena buat contoh, kita kena buat shift calculate. Baru dia keluar jawapan dia. Sama dengan okey, itulah jawapan dia. Cuba tekan kalkulator kamu. Okey, dapat negatif 0.09002. Okay. Tapi itu bukan jawapan kita, itu baru cos. Cos theta sama dengan negatif 0.09002. Okay. Ini boleh pakai ni. Okay, jadi macam mana cari theta? Kita pakai shift cos saja terus. Shift cos negatif 0.09002. Dapat jawapan kita kat situ, sudut theta kita adalah sudut BAC adalah sama dengan 95.16 darjah. Okey, cuba tengok. Cuba try buat. Okey. Tapi kadang-kadang kalau kita buat secara manual, jawapan dia lari sikit sebab berlaku pemundaran. Saya akan tunjuk cara manual. Manual biasanya saya akan buat apa? Saya akan pindahkan negatif ni ke sebelah sini. Ini tak pakai kalkulator. Tengok apa beza ni. Pindahkan ni dia akan jadi 2, 13, 8.6 dan cos theta. Sama dengan ni 13 kuasa 2 campur 8.6 kuasa 2 tolak 16.25 kuasa 2. Nampak? Ini manual. Okey, jadi saya akan kira campur 8.6 kuasa 2 tolak dengan 64. Negatif 21.04 okey, yang ini pun saya kira kat depan ya. Dua 23.6. Okey, sini kita akan dapat cos theta. Jadi saya akan pindah ke sebelah. Di cos theta sama dengan
negatif 21.04 bahagi dengan 223.6. Dia lagi sikit kita akan dapat negatif 0.09. Sama, belakang dia lain 4. 1. Manually okey. Jadi kita akan dapat jawapan dia akan lari sikit. Shift cos negatif 0.0941. Dia akan dapat jawapan kat sini, sudut theta dia akan dapat 95.40 darjah. Ini kalau kita buat manual. Kenapa dia jadi lari sikit? Sebab kat sini dia bila kita ni bahagi kat sini dia akan lari sikit lah. Saya pakai yang ini, kalau pakai kalkulator tak tahu siapa tepat saya tak tahu. Yang ni kalkulator kira. Yang ini saya kira. Jadi jawapan, tapi jawapan dia tak jauh lah, 95 tu betul ada bunga dia. Okey. Jadi kita tengok lagi sekali, saya terlalu tekan sekali lagi ni. 16.25 13/2 campur 8.6. Kuasa 2 tolak 2 darab 13 darab 8.6. Darab dengan cos theta. Dia boleh cari. Oh, saya salah tekan. 5.42. Salah tekan. Saya tekan kalkulator banyak hari ni. Wah, saya salah tekan. Ini yang salah. Negatif 0.09437. 438. Ni dia lagi sikit kat sini. Okey. Kira terus dengan pindah dia lagi sikit. Jawapan dia 95.44. Ini pakai kalkulator terus silap. Tadi saya silap. Kan kalkulator, pakai kalkulator info ni kadang-kadang macam-macam. Jadi nanti boleh tengok rekod kat mana saya salah. Okey. Itu soalan untuk sudut BAC dah dapat. Last sekali, luas BAC bonus. Luas terus jadi bonus. Ada sudut, luas bonus terus. Jadi jawapan C kita bonus kat situ. Iaitu luas sama dengan 1/2 kiri kanan 8.6 darab 13 darab dengan sin. Saya ambil yang ni manual 95.4. Kita terus 0.5 darab 8.6 darab dengan 13 darab dengan sin 95.4. Dapat jawapan kita 55.65 cm kuasa 2. Ini contoh soalan kebat yang melibatkan gabungan antara topik penyelesaian segitiga dengan garis dan satah dalam 3 metra. Okey? Boleh semua? Boleh. Boleh lebih kuranglah ini saya insya-Allah. Kan minggu depan macam biasa kelas cuti sekolah macam biasa, cuma saya buat ada minggu yang satu minggu tu kita cuti seminggu kan, tapi kelas tu mungkin saya gantikan dengan seminar kemudian minggu terakhir seminar, maksudnya dalam minggu tu mungkin ada 2 kali, satu seminar satu kelas. Okey, jadi kita jumpa lagi insya-Allah kan. Kalau ada kawan-kawan kamu nak join sekali, ajaklah cuti sekolah ni, boleh dia join sekali tak apa kan. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Baik.